Menarik petang ini, Lok dedahkan Muhyiddin bantah klausa anti lompat parti. Tambang perkhidmatan e-hailing belum dikawal oleh kerajaan. Siti Mastura bertegas tidak ubah kenyataannya. Tun Mahathir didakwa tidak mengaku banyak perkara semasa menjadi Perdana Menteri kali kedua. Zuraida akhirnya mohon maaf kepada Saifuddin berkaitan kes saman fitnah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakila dalam Netstab News edisi petang Selasa 14 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Berita sepenuhnya, Setiausaha Agong DAP Anthony Loke telah dedahkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin membantah klausa anti lompat parti yang akan menyebabkan ahli parlimen hilang kelayakan sekiranya mereka dipecat oleh parti masing-masing merujuk kepada pemecatannya sendiri daripada UMNO. Setiausaha Agong Bersatu Hamzah Zainuddin telah sampaikan mesej tersebut semasa perbincangan merangka Undang-Undang Anti Lompat Parti pada 2022. Sebagai rujukan, Muhyiddin dipecat daripada UMNO pada 2016 selepas percubaan memberontak terhadap Najib Razak berhubung skandal 1MDB. Tindakan 4 ahli parlimen daripada Bersatu yang berpaling tadah dan menyokong pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaksa parti tersebut menuntut undang-undang anti lompat itu ditinda. Walau bagaimanapun, keempat-empat mereka memutuskan untuk tidak meninggalkan Bersatu. Justru undang-undang anti lompat tidak terpakai dan mereka tidak perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Undang-undang anti lompat tersebut hanya terpakai kepada ahli parlimen yang keluar daripada parti mereka atau menyertai parti lain. Susulan bantahan Bersatu, draft undang-undang asal untuk memasukkan klausa menghukum ahli parlimen yang menentang parti mereka atau memecatkan mereka dikeluarkan. Loke berkata DAP tidak menentangnya kerana demi memastikan undang-undang anti lompat parti dalam beberapa bentuk masih akan digubal. Tetapi DAP menutup kelemahan itu dengan meminda perlembagaan parti yang mensyaratkan bahawa wakil rakyat yang menentang keputusan parti dianggap meletak jawatan sekaligus mencetuskan undang-undang anti lompat. Loke juga menasihati Bersatu untuk mencontohi DAP bagi mengelakkan pembelotan selanjutnya. Tambahnya lagi, UMNO dan Amanah juga telah membuat pindaan yang sama terhadap perlembagaan parti masing-masing. Kerajaan belum berhasrat untuk mengawal selia tambang perkhidmatan e-hailing buat masa terdekat, kata Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Jelas beliau ini adalah termasuk penentuan harga lantai tambang e-hailing yang kompleks antara pemandu dengan pengguna. Dalam sesi jawab lisan ketika menjawab soalan Datuk Larry Sun di Dewan Rakyat, Loke berkata harga tambang juga fleksibel mengikut padanan faktor semasa. Buat masa ini, Loke berkata kementeriannya tidak mengamalkan kawalan harga atau tidak menetapkan suatu harga lantai selain kadar yang ditetapkan untuk pemandu e-hailing oleh pihak syarikat kerana bimbang akan memberikan implikasi iaitu kadar ke atas pengguna akan meningkat. Beliau berkata dasar sedia ada dikekalkan tetapi perbincangan bersama syarikat e-hailing diteruskan supaya terdapat kaedah tanpa memberi syarat. Sebaliknya melihat kaedah boleh diberikan syarikat e-hailing kepada pemandu mereka untuk meningkatkan pendapatan. Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Muhammad tidak membuat sebarang perubahan kenyataannya berhubung ucapannya pada kempen pilihan raya dan hadir memberi kenyataan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada Selasa. Peguamnya Ahmad Amzah Ahmad Azlan berkata, anak guamnya telah memberi keterangan dan kerjasama penuh kepada pihak penyiasat daripada unit siasatan jenayah terkelas bagi membuat siasatan lanjut. Kata beliau, Siti Mastura telah menjawab kesemua lebih 10 soalan yang ditanyakan bagi tempoh 1 jam siasatan dijalankan. Terdahulu, Siti Mastura dan Ahmad Amzah dilihat tiba di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman jam 11 pagi tadi bagi memberi keterangan. Mengulas lanjut, Ahmad Amzah berkata pihaknya telah menerima 4 surat tuntutan berhubung isu tersebut. Menurutnya, surat tuntutan itu telah dikemukakan oleh bekas pengerusi DAP Tan Sri Lim Kit Siang
bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan isterinya Betty Chu serta Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Jelasnya kesemua surat tuntutan itu dihantar ke Pejabat Ahli Parlimen Kepala Batas tersebut baru-baru ini. Namun begitu, jelas beliau pihaknya masih belum meneliti sepenuhnya surat tuntutan tersebut tetapi percaya ia berkait rapat dengan kandungan ucapan Siti Mastura yang telah dibuat di Kemaman. Ditanya sama ada Siti Mastura akan membuat permohonan maaf, beliau berkata pihaknya perlu meneliti sepenuhnya terlebih dahulu surat tuntutan tersebut. Tambahnya lagi, pihaknya juga akan membuat pertimbangan dengan pilihan yang ada. Sementara itu, Siti Mastura berkata segala bukti telah diserahkan kepada pihak polis diharap dapat memudahkan urusan siasatan. Jelasnya, kes ucapan di Kemaman itu dipercayai berkait dengan isu agama, raja dan kaum. Tun Dr. Mahathir Mohamad didakwa tidak mahu mengaku banyak perkara semasa beliau menjadi Perdana Menteri kali kedua pada 2018. Menurut Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, Mahathir dipercayai tidak ikhlas bekerjasama untuk membentuk pentadbiran baharu. Sebaliknya mengakui dirinya dan DAP saling mempergunakan antara satu sama lain. Jelasnya pada ketika itu DAP ikhlas jalin kerjasama dengan Mahathir bagi memastikan wujud pentadbiran dan kerajaan baharu. Loke berharap Mahathir dengan usia yang lanjut boleh berubah bukan sahaja bersama-sama menumbangkan Barisan Nasional malah dapat membawa kepada pembaharuan. Namun katanya apa yang berlaku sudah menjadi sejarah yang tidak perlu diulas panjang. Tambah Loke, banyak perkara yang beliau tidak mahu mengaku dengan mengambil contoh adakah Mahathir tidak membelakangi janjinya menyerahkan kuasa dan menggunakan pelbagai alasan seperti langkah Sheraton dan sebagainya. Loke berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir mendakwa kerjasama dengan DAP didorong oleh keinginan bersama mendapatkan majoriti 2/3 untuk Pakatan Harapan ketika pilihan raya umum Malaysia ke-14. Bekas Ahli Parlimen Langkawi itu turut berkata, kerjasama dengan DAP pada Mei 2018 itu mengambil kira musuh kepada musuh anda adalah rakan anda. Jelas Loke, kenyataan Mahathir itu hanya kerana didorong pandangannya yang berterus terang. Sehubungan itu, Loke berkata, beliau tidak mahu mengulas panjang mengenai hal tersebut kerana DAP ketika itu memang membuat satu keputusan yang perlu bagi DAP dan PH. Kes saman fitnah oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail terhadap Datuk Zuraida Kamaruddin selesai apabila bekas Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat itu membuat permohonan maaf secara terbuka di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Ia berhubung satu ucapan dalam sebuah majlis makan malam di Hotel Renaissance di sini pada 8 Disember 2019. Menerusi prosiding, Zuraida, 65 tahun, membaca pernyataan maaf itu di kandang saksi di hadapan Hakim Nur Akmal Muhammad Sani, manakala Ketua Setiausaha Pakatan Harapan itu tidak hadir. Mahkamah kemudian merekodkan penyelesaian yang dicapai oleh kedua-dua pihak serta melapangkan tarikh perbicaraan yang ditetapkan selama 3 hari bermula hari ini. Saifuddin dalam satu kenyataan berkata, beliau menerima permohonan maaf daripada Zuraida yang telah pun menarik balik fitnah dilemparkan dalam ucapannya pada 2019. Terdahulu, Saifuddin memfailkan saman itu pada 21 Julai 2020 mendakwa majlis makan malam itu bertema Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 berlangsung seiring dengan hari terakhir Kongres Kebangsaan PKR kali ke-14 di Melaka. Menteri Dalam Negeri itu mendakwa Zuraida membuat kenyataan fitnah yang membawa maksud antaranya mengamalkan penipuan dan rasuah kerana beliau menerima suapan berjuta-juta ringgit untuk menyertai PAS atau PKR atau untuk memegang jawatan di sektor awam. Dakwanya bekas Menteri Perumahan dan Kerajaan tempatan itu berniat jahat untuk memburukkan kewibawaan serta imej plaintiff sebagai seorang ahli politik, kaki tangan awam di kacamata masyarakat umum, anggota PKR dan penyokong PH. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amira Akila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.